السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أكرمنا بنعمة الإسلام وفضلنا على كثير من الأمم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، البدر الدجى والسراج المنير، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه ونصره ووالاه. Yang dihormati Tuan Pengerusi Tetap, yang dihormati Sahibus Samahah Datuk Mersyiam, Sahibul Fadilah yang amat berhormat Datuk Menteri Kanan Timur Mersyiam, Ashabul Fadilah ahli Majlis Syura Ulama, yang berhormat Datuk Seri Timbalan Presiden, Naib Presiden, Datuk Sesar Agung, Ketua Dewan Ulama Pemuda Muslimat, Dewan Himpunan Pendukung dan pengerusi As-Sabiqun, yang dikasihi ahli jawatan kuasa PAS Pusat, Sujai PAS negeri-negeri, yang berhormat ahli-ahli, yang berhormat Menteri Timbalan Menteri, yang berhormat ahli Dewan Negara, ahli Dewan Rakyat dan ahli Dewan Undangan Negeri, yang diraihkan para tetamu Dip Kehormat, khususnya Tan Sri Datuk Seri Abdul Qadir Syekh Fadil, Presiden Parti Ikatan, rakan daripada Perikatan Nasional dan Perikatan Nasional yang menyaksikan muktamar ini melalui talian, yang berusaha panitia muktamar dan Badan Perhubungan PAS Negeri Kelantan sebagai tuan rumah. Seterusnya yang dikasihi para perwakilan dan pemerhati yang dirahmati Allah, yang hadir dan menyaksikan melalui talian, dengan penuh rasa ukhuwah saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Selamat datang dan selamat bermuktamar kepada semua para perwakilan, pemerhati dan tetamu yang hadir bagi menjayakan muktamar tahunan PAS kali ke-66 bagi tahun 1442 Hijriah bersamaan 2020 Masihi. Dalam suasana norma baru menepani wabak COVID-19 yang kita mohon perlindungan berterusan kepada Allah SWT supaya dihapuskannya. Marilah kita menghayati firman Allah Ta'ala, wa ati'u Allah wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhab rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin.
dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan janganlah kamu saling bantah-membantah. Jika tidak, nescaya kamu menjadi lemah semangat dan hilang kekuatan kamu. Dan sabarlah menghadapi segala kesukaran dengan cekal hati. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Rantaian tema muktamar terdahulu, Islam memimpin perpaduan, adalah berkonsepkan perpaduan ummah mengikut petunjuk daripada Allah SWT. Telah kita terjemahkan melalui tindakan yang diambil sebelum ini. Konsep perpaduan ummah yang berpandukan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW adalah berteraskan kepada akidah keimanan yang dibuktikan dengan amal saleh, yaitu perjuangan menegakkan Islam yang berdaulat. Pada masa yang sama, kekuatan umat Islam hendaklah dijana agar mampu memimpin masyarakat majmuk demi menghayati keadilan untuk semua. Tema yang diangkat dalam muktamar kita pada tahun ini, Islam memperkukuh perpaduan. Tema inilah yang telah dibuktikan oleh Rasulullah SAW pada permulaan ketika berjuang menegakkan Islam dalam diri, keluarga, jamaah dan masyarakat. Perjuangan yang menjadikan umat baginda Nabi SAW berkuasa sehingga mampu memimpin dunia selama beberapa abad lamanya. Pada waktu itu lahirnya satu tamadun Islam, hadarah Islamiyah, yang memberi sumbangan dan jasa besar dalam segala aspek kehidupan manusia, sehingga berterusan ke seluruh pelosok dunia pada hari ini. Hasil dan tinggalan dari tamadun Islam diambil manfaat oleh pihak bukan Islam dengan cara yang tidak sempurna. Malangnya, cara yang tidak sempurna. Kerana mereka menganut konsep sekularisme yang memisahkan kehidupan manusia daripada agama, khususnya dalam aspek akidah dan akhlak. Akibat pemisahan agama daripada kehidupan manusia, maka ia telah menjadi punca masalah yang sedang dihadapi oleh dunia pada hari ini. Sehingga manusia menghadapi suatu krisis nilai yang membakar diri mereka sendiri. Firman Allah Ta'ala, Zahara al-fasad fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'da alladhi 'amilu la'allahum yarji'un. Kesilapan yang berlaku bukan disebabkan oleh Islam, tetapi kerana mereka tidak melaksanakan ajaran Islam yang sempurna. Maka umat Islam yang terpengaruh dengan kerosakan itu juga menerima akibat yang sama apabila mempunyai integriti yang lemah. Oleh itu sudah menjadi kewajipan kepada kita untuk mengembalikan umat Islam kepada petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala bagi meletakkan Islam memimpin semula. Islam bukanlah sekadar menjadi agama yang dianuti oleh individu masing-masing, sekadar berjamaah di masjid dan surau, atau semata-mata berhimpun menunaikan haji dan umrah sahaja. Rasulullah SAW telah menunjukkan kepada kita ajaran Islam yang sempurna, termasuk beramal dengan semua aspek kehidupan, seperti perjuangan politik bagi menegakkan negara. Perjuangan itu bermula dengan tarbiyah secara individu, keluarga, berjamaah atau berparti,
dengan konsep perpaduan umat Islam yang memimpin, kemudian diikuti dengan penyertaan masyarakat majmuk berbagai bangsa dan agama. Semua golongan ini berjaya disatu padukan di bawah konsep negara berkebajikan yang paling sempurna dan bermasyarakat madani yang berpijak di bumi kenyataan. Bukan seperti khayalan ahli falsafah yang mencipta berbagai ideologi dan teori yang gagal di pertengahan perjalanan masing-masing. Kini kegagalan ideologi itu dapat dibuktikan dengan keruntuhan sosialisme, komunisme dan merudumnya liberal kapitalisme. Demokrasi yang dijadikan slogan, kononnya suara rakyat, suara keramat, oleh mereka sebenarnya hanya menipu dan menyesatkan rakyat. Slogan tersebut diilhamkan daripada demokrasi Greek purba. Dalam bahasa mereka, Bok Populi, Bok De, Sautul Sya'ab, Sautul Ilah. The voice of the people is the voice of God. Suara rakyat, suara Tuhan. Itu kepercayaan mereka. Islam juga berbeza dengan konsep teokrasi, berlainan dengan teokrasi, kerana Islam tidak memberi kuasa mutlak kepada umara dan ulama. Tidak sebagaimana diberikan kuasa mutlak kepada padri atau sami. Rasulullah SAW menyatukan bangsanya yang buta huruf dan paling jahil. Bangsa Arab yang tinggal di padang pasir yang paling keras hati, sudah menjadi kebiasaan mereka berperang, saling bunuh-membunuh sesama sendiri, dan membunuh anak perempuan yang dianggap tidak boleh membantu untuk berperang. Hanya Islam dapat melembutkan hati bangsa Arab yang lebih keras daripada batu dan menyatukan mereka yang porak-poranda dengan mukjizat ilmu Al-Quran dan kebijaksanaan sunnah Rasulullah SAW. Baginda Nabi SAW memulakan misi dakwah dengan menyatu padukan penganut Islam di kalangan bangsa sendiri. Sebahagian besarnya terdiri daripada kumpulan muhajirin dari Mekah dan kumpulan Ansar dari Madinah. Kelompok Ansar terdiri daripada kalangan Aus dan Khazraj, penduduk Madinah yang sentiasa berperang, namun mereka disatukan menjadi satu kumpulan yang digelar dengan Ansar. Kemudian misi penyatuan disertai oleh kalangan penganut Islam bukan Arab dan diikuti oleh Islam yang tidak ekstrim, diikuti oleh bukan Islam yang tidak ekstrim, berbagai agama, Yahudi, Kristian dan musyrikin. Golongan bukan Islam ini bencikan kezaliman dan kehidupan yang tidak bermoral mengikut fitrah serta tabi'i manusia, termasuklah menolak manusia yang melampau di luar tabi'i. Perpaduan yang dilakukan itu diikat dengan Sahifah Madinah, Piagam Madinah, yang menjadi Allah SWT dan Rasulullah SAW sebagai penyatu umat dan penyelesai masalah. Antara kandungan yang terdapat dalam Sahifah yang bersejarah itu ialah wa innahu ma kana baina ahli hadhihi as-sahifati min hadatin al-istijarin yukhafu fasaduhu fa inna mardahu ila Allah azza wa jalla wa ila Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahawa sesungguhnya segala perkara yang dan pertelengkahan yang berlaku di kalangan semua pihak yang terlibat dalam piagam ini, yang dibimbingi boleh merasakan, hendaklah dirujuk kepada Allah Subhanahu wa taala dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Quran dan Sunnah. Setelah termeterainya Piagam Madinah, maka bermulanya titik talak penubuhan negara Islam Madinah yang mencipta masyarakat madani hidup secara majmuk sehingga membina sebuah tamadun baru yang menyelamatkan manusia dengan futuhat Islamiyah, pembukaan Islam.
Berbeza dengan konsep penjajahan imperialisme yang bercirikan perhambaan sesama manusia dan merosakkan alam. Menerusi negara Madinah, dibina sebuah tamadun Islam yang bercirikan ilmu wahyu, kebiasaan sunnah nabawiyah, dan semua kaum yang berada di bawah naungan Islam diambil ilmu mereka. Kita mengalami zaman kejatuhan umat Islam kini akibat dijajah, kerana mereka mula meninggalkan Islam sebagai panduan. Allah SWT telah memberi amaran terhadap bangsa yang cuai terhadap Islam, bahawa mereka akan diganti dengan bangsa yang lebih berpegang teguh dengan Islam dan berusaha untuk menegakkannya. Wa in tatawallau yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Kita telah berusaha dan berjuang setelah lebih setengah abad mencapai kemerdekaan di negara kita ini. Kemerdekaan daripada penjajah barat. Walaupun kemerdekaan yang diperolehi hanya sekadar penjajah asing keluar meninggal pulang ke negeri asalnya, tetapi pengaruh mereka masih bertapak dalam pemikiran dan kepahaman masyarakat. Kejutan dalam pilihan raya umum ke-14 yang lalu telah berjaya menggerakkan usaha perpaduan ummah. Bermula dengan perpaduan bangsa menerusi penumbuhan muafakat nasional antara PAS dan UMNO. Kemudian diikuti kerjasama dengan gabungan kedua-dua parti. Penyatuan terus berlangsung dengan penyertaan gabungan Parti Sarawak GPS, kumpulan Islam yang meninggalkan PH, dan juga kalangan bukan Islam yang tidak ekstrim. Usaha penyatuan membuahkan hasil apabila Putrajaya dia ambil alih setelah ditinggalkan oleh Pakatan Harapan yang tidak mampu bertahan kerana kerajaan mereka diruntuhkan oleh diri mereka sendiri akibat tangan-tangan mereka yang saling bercakaran sesama sendiri. Langkah yang dilakukan adalah mengikut saluran demokrasi berparlimen melalui wakil rakyat dan raja berperlembagaan. Perpaduan Islam dimulakan dengan menggabungkan PAS dan UMNO terlebih dahulu bagi menegakkan kepimpinan Islam, sehingga UMNO meminda perlembagaan mereka dengan meletakkan Islam di hadapan kerana semangat muafakat nasional. Kemudian diikuti oleh Parti Pribumi Bersatu Malaysia PPBM dan pecahan daripada Parti Keadilan PKR, gabungan Parti Sarawak GPS, parti yang mewakili pelbagai kaum dan agama, termasuk parti bukan Islam yang menerima konsep perpaduan nasional. Akhirnya Kerajaan Perikatan Nasional berjaya ditubuhkan. Maka langkah mengambil alih kerajaan yang dikosongkan oleh PH bukan langkah spontan atau segera, tetapi langkah sebelumnya yang panjang dan langkah selepasnya yang berwawasan melangkaui wawasan 2020 yang telah tamat perjalanannya. Kerajaan Perikatan Nasional hari ini menyambung suatu wawasan baru yang sedang diisi dalam masa terdekat dan singkat menerusi kerajaan sementara ini, serta bersedia untuk membina sebuah kerajaan yang lebih kukuh melalui demokrasi dan menjadi pilihan rakyat dalam pilihan raya umum ke-15 kelak, insya-Allah. Kita wajib menghadapi pilihan raya umum ke-15 dengan usaha perpaduan yang sedang dibina hari ini. Jangan wujud sebalang perpecahan bagi menghadapi pilihan raya kali ini, supaya kita tidak menjadi laksana lesung dan alu belaga ayam pula yang kenyang. Sekarang kita sudah tangkap ayam yang makan beras padi yang tumpah dahulu. Maka jangan diulang lagi dalam PRU15 sehingga ayam pula terlepas, tangan pula berbau tai. Mari sama kita berakit, kita sambut datang membeli, teguh bersatu laksana bukit, hanya menyalak jangan peduli. Semestinya menjadi suatu kewajipan perpaduan yang telah kita bina ini diteguhkan lagi.
agar memenuhi syarat-syarat kemenangan yang telah dijanjikan oleh Allah kepada sesiapa yang menegakkan agamanya. Firman Allah Ta'ala, وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ. Ayat ini menjelaskan permulaan pembinaan negara Madinah dengan hijrah Rasulullah SAW dan berjuang menegakkan negara bersama masyarakat majmuk, serta mendapat pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala sehingga berjaya menegakkan sebuah negara yang bercirikan pemimpin bersyakhsiah, ekonomi yang adil kepada semua, berkebajikan, kehebatan undang-undang dalam mencegah kemungkaran, dan berwawasan akhirat. Hijrah pada zaman kita bukanlah menjadi pelarian yang kalah, kerana kita sudah mempunyai tanah air yang merdeka dan berdaulat. Hijrah hari ini ialah berpindah dari pemahaman dan pendekatan yang salah kembali semula kepada Islam yang kita tinggalkan kesempurnaannya, kepada Islam yang sempurna kerana perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam semuanya. Jangan kamu ikut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata pada kamu. Berpandukan pesanan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menghasilkan para sahabat radhiyallahu anhum yang telah memimpin negara contoh dan model. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menegaskan, tafaqahu qabla an tusawwadu. Berilmu dan pahami ilmu itu sebelum kamu dijadikan pemimpin. Bukan kamu sendiri mengangkat menjadi pemimpin. Imam Al-Mawardi, seorang ulama dalam mazhab Syafi'i, serta para ulama yang lain telah menegaskan syarat-syarat bagi seseorang yang menjadi pemimpin. Yang pertama adalah adil dengan syarat-syarat yang mencukupi, bermaksud integriti dan akhlak dan marwah yang tinggi. Kedua, ilmu yang matang, boleh berijtihad dalam hukum dan menangani masalah semasa dalam segala aspek bernegara. Kalau tak ada mujtahid individu, berijtihad secara berjamaah. Tegakkan perpaduan umat, perpaduan bangsa yang memimpin. Ini juga sangat penting kerana firman Allah Ta'ala kepada nabi-nabi yang diutuskan, wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyana lahum fayudillahu man yasha wa yahdi man yasha wa huwal azizul hakim. Wa laqad arsalna Musa bi ayatina an akhrij qaumaka min adh-dhulumati ila an-nur wa dhakkirhum bi ayyamillah inna fi dhalika ayatan likulli sabarin syakur. Walaupun Nabi Musa dan Nabi Harun diutus bagi menghadapi Fir'aun yang zalim, namun Allah menegaskan bahawa kaum mereka terlebih dahulu perlu diselamatkan daripada kesesatan dengan menggunakan ilmu melalui bahasa kebangsaan masing-masing. Allah juga berfirman kepada Nabi Muhammad SAW agar menyeru kepada seluruh manusia, tetapi perjuangan dimulakan dengan marhalah makkiyah. Wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan serta amaran berkaum kerabatmu yang hampir. Allah menunjukkan contoh Nabi Lut alaihi salam yang diutuskan tidak ada kaum yang mendukungnya. Nabi Lut terpaksa dibantu oleh malaikat yang diutus oleh Allah Ta'ala. Dan Nabi bersabda, wa rahmatullahi ala Lut in kana la ya'wi ila ruknin syadid law anna li bikum quwwatan a'awi ila ruknin syadid wa ma ba'athallahu min ba'dihi min nabiyyin illa fi sarwati qaumih. Allah Ta'ala kurniakan rahmat Nabi Lut, sebenarnya dia berlindung dengan satu kekuatan, iaitulah bantuan malaikat. Dan selepas itu Allah tidak membangkit Rasul, malaikat bersamanya kaum yang mendukungnya. Rasulullah SAW turut berwasiat melalui satu hadis
Al-a'immatu min Quraisy, para pemimpin paling hadapan mestilah daripada Quraisy. Para ulama fiqh siasah menegaskan kepimpinan yang paling berpengaruh didukung daripada bangsa yang menganut Islam. Dan bangsa yang mendominasi dalam masyarakat pada masa itu ialah bangsa Arab Quraisy. Maka Allah berfirman kepada bangsa Arab yang awal menganut Islam dengan suatu amaran, wa in tatawallaw yastabdil qauman ghairakum thumma la yakunu amsalakum. Jika sekiranya kamu orang Arab berpaling daripada perjuangan menegakkan Islam, Allah akan tukar kaum yang lain daripada kamu, tidak seperti kamu. Maka kepimpinan umat Islam bertukar antara kaum dan bangsa yang menganut Islam secara silih berganti. Kerana risalah Islam hendaklah disampaikan kepada seluruh manusia. Inilah hukum fiqh politik mengikut mazhab Ahlussunnah wal Jamaah. Adapun mazhab yang menolak peranan pengaruh bangsa dan kaum perzaman awal Islam ialah mazhab Khawarij dan majoriti daripada kalangan Mu'tazilah yang dianggap ijtihad yang salah. Maka bangsa yang bersama Islam wajib bangkit supaya tidak dihanyut oleh pengaruh bukan Islam yang menghilangkan jati diri sendiri. Bangsa itu juga mungkin diselamat oleh kaum lain yang menganut dan menerima Islam tanpa membiarkan mereka ditenggelamkan oleh kaum bukan Islam yang haram diizinkan menjadi wali atau pemimpin para orang Islam berdasarkan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya'a min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Dalam hal ini perlu dipahami, hak bukan Islam tetap dijamin. Islam mengizinkan mengadakan hubungan dengan masyarakat majmuk bukan Islam dengan sempadan yang kukuh dan teguh bagi menjaga Islam sebagai akidah negara. Peranan bukan Islam dalam politik dan negara diizinkan sehingga dibenarkan memegang jawatan Menteri Kabinet, Esko Kerajaan Negeri dan ahli mesyuarat yang lain yang berkait dengan soal pengurusan dan pentadbiran yang tidak berkait dengan perkara dasar dalam Islam. Apa yang ditegaskan oleh Islam bukan bersifat penatik perkauman. Kerana kepimpinan Islam juga bertukar bangsa yang memimpinnya. Perkara yang paling penting adalah Islam menerima hakikat fitrah kecintaan kepada bangsa sendiri dan secara khusus menjaga keluarga sendiri. Perkara ini diberikan penekanan oleh para anbiya alaihimussalatu wassalam yang sangat sedih apabila keluarga dan bangsa mereka berada dalam kesesatan, tidak mendapat hidayah. Allah berfirman supaya menjaga keluarga dan masing-masing. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah diri kamu dan keluarga kamu daripada api neraka. Allah SWT meletakkan hubungan silaturahim sebahagian daripada sifat taqwa. Firman Allah Ta'ala, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Menunjukkan silaturahim wajib dijaga dan dipelihara. Hubungan bangsa keluarga wajib dipelihara. Alhamdulillah, bangsa Melayu yang menganut Islam adalah bangsa yang paling bertoleransi dan tidak resis. Kesan daripada ajaran Islam dalam diri mereka, kita dapat melihat sendiri bagaimana sebuah keluarga Cina dan India boleh hidup dengan aman di tengah-tengah kampung Melayu. Kedai yang diusahakan oleh Encik Leong tidak pernah diganggu, manakala anak Encik Mutu boleh belajar dan bersaukan dengan kawan-kawan Melayu. Maka pah berpijak di atas landasan akidah Islam sebagai ad-din dan menafsirkan Islam sebagai agama rasmi persekutuan dalam perlembagaan. Di samping diberikan hak beragama lain mengikut perlembagaan, termasuk jaminan hak istimewa orang Melayu yang sinonim bersama Islam. Semua pihak telah menyaksikan kelemahan peranan Islam
yang terdapat dalam kerajaan PH, sehingga memberi semangat kepada kumpulan pelampau anti-Islam yang berani bersuara untuk mencabar Islam dan umatnya, serta menghanyutkan orang Islam yang leka dan bebal. Kesedaran dan kebangkitan telah menyatukan mereka yang peka dalam semua parti, NGO Islam dan kalangan bukan Islam yang tidak ekstrim, kerana konsep masyarakat majmuk tidak dapat ditangani dengan pendekatan liberal dan pragmatik sekular. Maka mereka yang peka dengan pendekatan yang sangat negatif itu tetap mencintai perpaduan dan keharmonian bermasyarakat majmuk, supaya kembali semula perlandasan yang betul dan beristiqamah. Marilah kita bersatu padu dalam gabungan parti politik yang dibentuk sekarang bagi menghadapi PRU15 dengan bersedia untuk menang dan mengisi kemenangan, dengan membentuk kerajaan yang lebih kukuh. Begitu juga kerajaan mendapat sokongan majoriti rakyat secara langsung dengan dikembalikan kepada mereka melalui pilihan umum. Persediaan mengisi kemenangan dengan menyediakan pasukan calon yang berwibawa bagi memandu masa depan negara yang akan menghadapi cabaran yang lebih besar dan lebih mencabar dari segi politik, ekonomi dan budaya. Hal yang demikian disebabkan kesan daripada kegagalan ideologi Timur dan Barat, serta kesan wabak pandemik COVID-19 yang melumpuhkan segala kegiatan dan pergerakan. Kita sepatutnya memanfaatkan sumber tenaga dan kepakaran manusia serta hasil perut bumi tanah air kita sendiri. Persediaan sumber manusia perlu melalui sistem pendidikan holistik yang merangkumi unsur jasad, rohani, akal, termasuk mengatur konsep media yang bermoral dan kemajuan teknologi terkini. Begitu juga perancangan ekonomi yang menghasilkan peluang pekerjaan dan menjana hasil keperluan negara yang mencukupi, serta memperkasakan kehebatan undang-undang dengan memperkenankan syariat Islam yang sempurna. Tambahan lagi, menyediakan jentera kerajaan dan pasukan yang mewujudkan keselamatan dan keamanan negara yang hebat. Perkara yang paling penting juga ialah mengukuhkan perpaduan rakyat yang bertanggungjawab umat Islam bersama masyarakat majmuk bagi melangsungkan perjuangan yang telah ditetapkan oleh Allah melalui firman Allah Ta'ala, Ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Di atas robohan kota Melaka, pangta Melayu menyerah kalah, datang penjajah ganggu pusaka, membujur lalu melentang patah. Dalam hubungan antarabangsa, Islam menolak pertemuan yang mencetuskan ketegangan hubungan antarabangsa, kaum dan negara. Perdamaian hendaklah didahulukan, keadilan terhadap semua diutamakan. Umat Islam wajib menjadi teladan kepada seluruh dunia dengan seruan Allah SWT, Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yamannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Pembebasan Palestin akan terus menjadi keutamaan. Kita juga perlu sedar bahawa kekacauan yang berlaku di negara umat Islam adalah kerana menjadi mangsa kezaliman oleh pihak lain melalui perang proksi. Krisis yang berlaku di Palestin, Kashmir, Uyghur, Rohingya dan negara lain menjadi bukti yang nyata bahawa sebenarnya umat Islam terus menjadi mangsa kezaliman. Malangnya umat Islam tidak mempunyai negara yang kuat bagi menyahut seruan Allah SWT. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillah wal mustad'afina minar rijali wan nisa'i wal wildan alladhina yaquluna rabbana akhrijna min hadhihi qaryati adh-dhalim waj'al lana min ladunka waliyya waj'al lana min ladunka nasira. Adapun apapun jua cabaran yang dihadapi, kita wajib memanfaatkan kerjasama dalam kalangan negara seakidah, serumpun dan bersahabat. Di samping terus berpegang dengan konsep perdamaian, hendaklah diutamakan walaupun terhadap musuh yang paling agresif, kerana Allah berpesan, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah innahu was-sami'ul 'alim.
PAS telah mentadbir 2 buah negeri secara persendirian, iaitu Kerajaan Negeri Kelantan dan Terengganu, serta memimpin Kerajaan Negeri Kedah dan menyertai kerajaan campuran di peringkat persekutuan dalam kabinet. Bahkan turut bertanggungjawab di bawah kementerian, DLC dan Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri, serta mempunyai kursi di beberapa negeri tanpa terlibat dalam kerajaan secara langsung. Semua lapangan ini memberi peluang pada kita dengan kadar yang terhad. Para ulama menetapkan la yudraku kulluhu la yutraku kulluh. Apa yang kita tidak dapat semuanya, jangan tinggalkan semuanya. Kaedah di atas ialah konsep berpandukan firman Allah Ta'ala, fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Sekalipun kita tidak mencapai ke peringkat tamkin, berkuasa sepenuhnya, dan masih belum berpuas hati, namun semua alifah yang berada di tempat masing-masing hendaklah menjalankan tugas masing-masing dengan berperanan membawa risalah Islam yang kita tegakkan, sekurang-kurangnya menjadi teladan yang baik dari sisi syakhsiah, integriti dan kemampuan dalam melaksanakan tugas dengan jayanya. InsyaAllah kita tidak menjadi laksana tikus yang berada dalam kepuk padi atau semut yang mati dalam gula. Tidak seperti mereka yang tidak beristiqamah melompat dan melarikan diri daripada PAS sebagai sebuah parti Islam. Allah berfirman menceritakan kisah Nabi Musa AS dan Nabi Harun. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya rabbana liyudillu an sabilik rabbana tumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azab al-alim qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'an sabila alladhina la ya'lamun. Semua ahli parti yang berada di tempat masing-masing tetap menjadi jentera perjuangan yang sentiasa bergerak dengan istiqamah. Marilah kita mengulangi sejarah bahawa PAS tidak pernah rugi dalam semua kerjasama politik dengan pihak lain selagi kita beristiqamah dengan Islam. Hari ini kita berjaya dalam usaha wahdah ummah, penyatuan ummah bersama Islam. Maka pertahankan perpaduan ini dengan penuh kesabaran dalam menghadapi masalah dalaman umat dengan meneguhkan titik persamaan dan bertoleransi dalam perbezaan dengan konsep yang disebut oleh Al-Quranul Karim. Yaitulah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu ma yartadda minkum an dinih fasawfa ya'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbunah adillatin 'alal mu'minina 'izzatin 'alal kafirin yujahiduna fi sabilillah wa la yakhafuna lawmata laim dzalika fadlullah yu'tihi man yasha wallahu wasi'un 'alim inna mawlikumullahu wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un wa man yatawallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Al-Quran menyebut ciri-ciri yang penting bagi parti yang memperjuangkan Islam. Yang pertama, mencintai Allah dan Rasul, berkonsepkan Islam secara menyeluruh, bukan separuh-separuh. Yang kedua, merendah diri kepada saudara seagama dan hebat menghadapi musuh Islam. Sikap yang berbeza dalam hubungan sesama umat Islam dan bukan Islam yang berdamai, berbanding terhadap musuh dan mereka yang bersekongkol dengan musuh. Ketiga, berjihad, pengorbanan diri dan harta dilaksanakan bersama tarbiyah berkonsepkan amal melalui tafakuh fiddin. Keempat, berwala, memberikan kesetiaan kepada Allah dan Rasul secara mutlak. Yang kelima, berwala kepada kepimpinan yang beramal dengan Islam. Ciri yang keempat dan kelima ini hendaklah dilaksanakan melalui proses tarbiyah dan bai'ah. Maka di sini terletaknya peranan dewan-dewan, lajnah dan program tarbiyah secara khusus yang wajib disalurkan ke dalam jentera parti oleh Dewan Ulama, Dewan Muslimat, Dewan Pemuda
Dewan Himpunan Pendukung PAS. Peranan ini hendaklah diturunkan pula ke seluruh peringkat negeri, kawasan, dun dan cawangan. Semua peringkat perlu mewujudkan jentera penerangan dan dakwah yang sistematik agar maklumat sampai ke sasarannya dengan mengikuti peningkatan teknologi maklumat yang pesat dan semasa serta pendekatan berhikmah. Lajnah-lajnah perlu bergerak mengadakan hubungan dengan semua lapisan rakyat melalui kebajikan, hubungan dengan NGO Islam dan bukan Islam demi membela nasib rakyat dan menyelesaikan segala permasalahan masyarakat termasuklah di bandar, luar bandar dan penempatan Felda. Semua perkara tersebut adalah penting dalam pendekatan muwajahah silmiah berdepan secara damai dan aman yang menjadi keutamaan dalam amal Islami, gerak kerja Islam selaras dengan budaya politik matang dan sejahtera ke arah menegakkan Islam yang sinonim dengan konsep demokrasi yang terus menjadi pendekatan PAS. Dewan Ulama, golongan ulama merupakan pewaris para anbiya yang berpengaruh dalam masyarakat. Peranan mereka ditegaskan oleh Allah Ta'ala dalam Quran. وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. Allah Ta'ala menyuruh mereka liyatafaqahu fid din, bertafakuh dalam agama, dan waliyunziru qaumahum, supaya mereka memberi amaran, bukan sekadar mengajar saja. Memberi amaran, bukan mengajar saja. Saya sebut sebagai selingannya, ada kita yang mengajar, ramai yang hadir, tapi tak ada perubahan dalam kepahaman. Ini sangat malang. Sekadar mengajar hiburan saja. Mesti mengajar menimbulkan kesedaran dan keinsafan. Risalah yang disampaikan ialah memahami Islam dan memberi peringatan. Golongan ulama berperanan menyebarkan ilmu serta melakukan islah dan tajrid bagi menghadapi kehidupan semasa dan cabarannya yang membahayakan. Walaupun mungkin terdapat kalangan ulama yang tidak memenuhi syarat untuk berijtihad bagi menghadapi masalah semasa yang tidak wujud pada zaman dahulu, atau hanya mampu mentarjihkan masalah khilafiyah dalam perkara puruk cabang kerana situasi dan realiti yang berubah, namun ijtihad boleh dipenuhi secara berjamaah. Peranan ulama dalam menggerakkan dakwah, taklim dan tarbiyah bukan sekadar meramaikan mereka yang hadir dalam kuliah dan ceramah dengan sekadar berhibur sahaja, tetapi mestilah menanamkan kesedaran beragama, berpolitik dan mengemukakan penyelesaian Islam kepada permasalahan masyarakat. Dewan Muslimat, cabaran terkini kaum wanita ialah menjadi sasaran tersebarnya pengaruh musuh Islam yang menghilangkan syakhsiah umat. Kesan dan pengaruh musuh Islam itu sudah memasuki ke dalam rumah dan fikiran yang mempengaruhi keluarga dan masyarakat, khususnya para pengundi yang memilih kerajaan melalui pilihan raya melibatkan para wanita dan remaja pada masa hadapan. Firman Allah Ta'ala, wal mu'minuna wal mu'minat ba'duhum awliya'u ba'd ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakah wa yuti'una Allah wa rasulahu ulaika sayarhamuhullah innallaha azizun hakim. Ayat yang menegaskan muslimat dan muslim mesti bergandengan antara satu sama lain. Muslim memerlukan undi kaum Hawa, kaum muslimat, kaum wanita, tiada bezanya dengan undi kaum Adam, kaum lelaki. Peranan mereka juga sudah meluas ke lapangan masyarakat. Maka mereka tidak boleh melepaskan diri daripada jihad bagi mempertahankan Islam yang sudah menjadi fardu ain selepas fardu kifayah dalam keadaan biasa. Muslimat memerlukan petugas yang berwibawa untuk menarik sokongan rakyat dan kelompok atas pagar, di samping menjadi benteng akidah dan akhlak Islam dalam institusi keluarga dan masyarakat. Dewan Pemuda adalah tonggak dalam gerak kerja Islam. Mereka paling ramai bersama para anbiya dalam sejarah perjuangan terdahulu. Mereka berada di barisan hadapan dan menjadi harapan masa depan
Pada masa yang sama mereka juga menjadi sasaran musuh, khususnya melalui serangan pemikiran dan budaya. Pengundian secara automatik 18 tahun menjadi peranan besar pada tugas pemuda, khususnya dalam persaingan media sosial yang perlu dikuasai. Maka pengisian menyediakan pasukan kepimpinan dan jentera yang mantap perlu dilakukan dengan gigih daripada sekarang dan menjadi model ikutan qudwah pada generasi muda, khususnya menjadi benteng anak muda yang paling menjadi sasaran musuh bagi merosakkan umat dan dipergunakan bagi menentang Islam. Firman Allah Ta'ala, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Dewan Himpunan Pendukung PAS, kita telah berjaya memecahkan tembok yang memisahkan kita dengan masyarakat bukan Islam, yang menjadi sebahagian masyarakat majmuk dalam medan perjuangan Islam. Tugas kita bukan sekadar berdakwah terhadap bukan Islam kepada Islam tanpa sebarang paksaan, tetapi menyantuni untuk menyelamatkan semua manusia agar berada di bawah payung Islam yang adil kepada semua. Jika masyarakat bukan Islam di sini boleh bermati-matian untuk menegakkan ideologi asing yang bukan daripada bangsa dan agama mereka sendiri, iaitu ideologi yang dibawa oleh penjajah barat yang telah merosakkan jati diri mereka serta memperhambakan rakyat dan negeri yang dijajah, mengapa mereka tidak boleh bernaung di bawah Islam yang tidak memperhambakan sesama manusia, bahkan menjadikan semua bangsa adalah merdeka? Firman Allah Ta'ala tentang hubungan dengan bukan Islam, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Satu persediaan untuk hari umur ke-15. Perlu diketahui bahawa kerja pilihan raya bukan semata-mata semangat untuk bertanding kerusi yang banyak saja, tetapi mesti membuat persediaan untuk menang, sehingga memerintah negara mengikut acuan Islam. Tempat dan lapangan bagi memenangi kerusi sebanyak mungkin harus disediakan. Maka kerja-kerja seperti meningkatkan jumlah ahli, cawangan dan penyokong, serta memperkukuhkan wahdah ummah bersama Islam hendaklah diusahakan di tempat masing-masing. Jangan hanya sekadar menjadi ahli tanpa melakukan kerja atau menubuhkan cawangan tanpa bergerak. Jangan sekadar meletakkan calon tanpa mempersiapkan cawangan. Jentera dan petugas yang berkemampuan untuk melakukan kerja pilihan raya bagi mencari dan mendapat undi seramai mungkin, bukannya meramaikan musuh. Oleh kerana kita mahu memerintah negara dan negeri atau menjadi pembangkang yang menasihat, berdakwah dan berkhidmat kepada masyarakat, maka parti perlu menyediakan calon daripada kepakaran dan latar belakang dengan seimbang dan seksama. Kadang-kadang kita menghadapi kawasan yang mahukan calon yang selesa untuk diri dan tempat masing-masing, tanpa mengira bahawa parti memerlukan pasukan yang mempunyai pelbagai latar belakang, berkebolehan dan berpengaruh untuk mengisi kemenangan. Kepimpinan PAS wajib membuat keputusan secara tegas dengan mengambil kira supaya PAS dihormati dengan kemampuan memimpin serta berjaya menyelamatkan negara dan umat. Maka seluruh ahli perlu memberikan ketaatan dan wala terhadap keputusan parti yang merupakan syarat dan rukun kita berjamaah. Mandatnya diserahkan kepada Majlis Syura Ulama dan PAS Pusat untuk membuat penelitian dan keputusan dalam urusan terpenting ini. Golongan yang berwibawa dalam PAS tidak akan tercicir dengan konsep kerajaan teknokrat yang kita telah perkenalkan, tetap memberi tempat masing-masing. Tidak semestinya menjadi calon dan wakil rakyat sahaja, manakala mereka yang menjadi calon pula sedia berkorban menghadapi segala kemungkinan apabila ditugaskan. Kita berjaya memilih calon dan tenaga yang beristiqamah melalui tapisan Majlis Syura Ulama dan ikatan bai'ah yang menjadi rukun perjuangan. Maka percayalah bahawa mereka yang tidak beriman dan beriman akan tetap menerima padahnya kerana Allah Ta'ala memberi amaran. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah yadullahi fawqa aydihim faman nakatha innama yanqutu ala nafsihi wa man awfa bima ada alaihi Allah fasayutihi ajran azima.
Percayalah, bai'ah satu ikatan yang kuat. Siapa yang khianat akan terima padanya. Akhirnya saya mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi kepada jawatan kuasa panitia muktamar yang dikendalikan oleh pasukan Setiausaha Agung dan Badan Perhubungan Pas Negeri Kelantan, termasuk semua perangkat jentera parti, walaupun dalam keadaan darurat wabak COVID-19 yang menguji masyarakat seluruh dunia. Mudah-mudahan kita mendapat pahala dan fadilat murabitun yang berada di pengkalan masing-masing, berjuang dan bersabar dengan penuh keikhlasan semata-mata kerana Allah SWT. Ingatlah firman Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu menghadapi segala kesukaran dan mengerjakan perkara-perkara yang berkebajikan, dan kuatkanlah kesabaran kamu lebih daripada kesabaran musuh, dan bersedialah dengan bertugas di tempat masing-masing, serta bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu berjaya mencapai kemenangan. Akhirnya saya rasmikan muktamar tahunan PAS kali ke-66 ini dengan menyebut sabda Nabi SAW, siru ala barakatillah, teruskan perjalanan dengan mendapat berkat daripada Allah SWT. Takbir, Allah Akbar. Takbir, Allah Akbar. Takbir, Allah. Walillahil hamd. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.